Okey guys, Assalamualaikum. Terima kasih abang ucapkan kepada semua yang masih sudi menonton dan mengikuti video-video terkini daripada Abang Roket. Hari ini abang nak review sebuah lagi motor. Tapi motor ni bukanlah motor baru, dia dah dilancarkan beberapa tahun lepas. Tapi hari ini baru abang ada berpeluang nak bawa motor ni. Jadi saksikan, stay tune. Okey guys, YZF R15 atau lebih dikenali dengan R15 V3 telah berada dekat pasaran kalau tak silap sejak 2 tahun yang lepas. Motosikal ni bukan saja sebuah genre yang ala-ala superbike atau replika sebuah superbike yang berfairing penuh, bertangki petrol di atas dengan posisi menunggang yang menunduk dan dengan harga yang mampu milik dikeluarkan oleh pihak Yamaha. Tetapi abang rasa ianya lebih daripada itu. Dari segi kemampuannya, reka bentuk, chassis, enjin dan kegunaannya terlalu luas untuk seseorang rider ataupun bikers itu sendiri terokai. Apa yang abang lihat, ianya bukan hanya untuk bergaya, ride santai atau berkonvoi di hujung minggu, tetapi ada juga yang menggunakannya di track. Digunakan untuk latihan bagi meningkatkan skill tunggangan. Lebih-lebih lagi dalam mengambil selekoh ataupun cornering. Nak cecah lutut pun boleh, nak cecah siku pun boleh, tetapi perlu di set up yang betul. Dan R15 ini memang bersedia dan ready untuk itu. Ianya bukan hanya sebagai entry level sebelum seseorang rider tu nak upgrade kepada jentera yang bersisi lebih besar. Tetapi ada juga rider yang sudah memiliki sebuah superbike pun dia beli juga lagi R15 ini dan dia gunakan sebagai latihan bagi mempertajamkan skill mereka masing-masing. Dalam keadaan standard, enjin berkuasa 155cc, single cylinder, VVA system, 6 speed gearbox, slipper clutch dan mampu menghasilkan 19 horsepower. Kalau ada modal, boleh upgrade. Kita tukar exhaust, tukar ECU dan dyno. Boleh dapat antara 20 ke 21 horsepower. Kalau tak cukup lagi, kita boleh besarkan blok. Daripada standard 58mm, kita tukar kepada blok yang lebih besar. Tapi setakat ni dalam pasaran hanya ada 63mm. Maknanya kita boleh upgrade kepada 180cc. Dan kalau kena dengan tuning dan setupnya, boleh dapat antara 28 ke 30 horsepower. Kalau tak cukup juga lagi, kita boleh stroke up, mana kita tukar crank, kita boleh tambah cc lagi, boleh sampai ke 200cc lebih. Masa tu boleh lah, kalau betul setting dan tuningnya, boleh dapat antara ke 33 ataupun 34. Kalau nasib baik, bonus 35 horsepower. Dan apa yang akan jadi fenomena nanti adalah kita perlu ingat Y15 ZR, Y Suku, V3 yang telah dilancarkan di Vietnam.
enjinnya sama dengan enjin R15 ni. Jadi bayangkan kalau dah masuk Malaysia nanti, fenomena di Malaysia ni memang dahsyat-dahsyat. Akan stroke up, bore up, CC akan upgrade sampai 200 lebih. Bayangkan part yang sama yang akan digunakan oleh R15 dan juga Isuzu V3. Bayangkanlah horsepower kalau sekarang ni boleh Isuzu yang sedia ada pun boleh sampai 40-50 horsepower. Bayangkan nanti dengan komponen part aftermarket yang baru yang akan dilengkapi untuk Y15 dan juga R15. Paling dahsyat nanti. Itu sebab tak perlu risau, kita tunggu aja yang Isuzu V3 akan masuk ke Malaysia. Begitu juga dengan MT-15 yang Abah pernah buat review sebelum ni. Juga enjin yang sama. Sudah pastilah boleh pakai part-part aftermarket yang sama. Begitu juga dengan NWX. Tapi NWX ni dia sebuah skuter. Jadi tak semua barang tu yang dia boleh pakai lah. Tapi dari segi blok, macam sekarang ni blok yang sedia ada ni pun, yang 63 tu, dan dari segi cam adalah yang sama juga yang boleh digunakan dengan R15, MT-15 dan juga kepada NWX. Dari segi suspensionnya, belah depan forknya upside down, mana fork terbalik. Tapi kalau nak main melepeh, nak main corner, forknya perlu kita adjust bagi keras sikit. Itu pun ada barang aftermarket yang dah jual pun. Begitu juga dengan mono belakang. Mono belakangnya agak lembut dan tak sesuai untuk main corner. Apatah lagi tak apa selesa kalau nak naik 2 orang. Jadi itu pun kena tukar. Kalau boleh tukar yang boleh adjustable, ada rebound, ada preload. Itu memang sangat baik untuk kita ambil selekoh yang tajam. Dari segi tayar, biasalah standard keluar kilang. Kalau boleh kita dapatkan yang lebih grip, yang lebih lebar sikit dan profil yang lebih rendah, supaya dia dapat ground clearance tu lebih rendah dan motor pun dalam keadaan yang lebih rendah dan amat baik untuk kita ambil selekoh dengan lebih mudah dan dapatlah kita orang kata knee down tu dapat lebih rapat ke jalan. Jadi kalau motor ni agak tinggi pun dia agak gayat juga kalau kita nak ambil selekoh tu. Jadi kalau boleh kita dapat yang lebih grip dan lebih lebar dan profil yang lebih rendah. Dan yang paling Abah suka sekali motor ni adalah body position dia. Bila kita rapat badan ke tangki, maknanya dia boleh potong angin betul-betul, mana angin melepasi atas helmet kita dan body kita boleh rapat ke tangki, tangan boleh rapat ke tangki, kaki pun boleh rapat, kita boleh kapit ke frame body dan memang membelah angin dalam kedudukan yang amat baik dan boleh mendapat top speed yang tinggi. Tapi kalau kita upgrade enjin dia lah. Tapi ni dalam keadaan standard pun Abah cuba pun dalam 1.4 lebih 1.48 ke berapa kalau tak silap lah. Itu pun dah habis tunduk. Tapi itu dalam keadaan standard. Dan motor ni dalam keadaan ECU standardnya masih ada cut off lagi. Dan kalau kita tukar kepada ECU aftermarket, mungkin dia boleh dapat lebih daripada itu. Jadi Abah pun dah nak pulangkan balik motor ni. Sebab ni pun Abah pinjam aja untuk buat test ride. InsyaAllah Abah mungkin akan buat review lagi tentang R15 ni jika berpeluang. Dan ni pun rasa macam dah jatuh cinta lah ni. Mungkin insyaAllah ada rezeki, mungkin nak cuba dapatkan sebuah supaya boleh kita terokai lagi seperti Abah kata tadi, dari segi enjinnya dan dari segi kemampuannya. Jadi lebih luas dan boleh lebih jauh lagi untuk kita terokai. Jadi itulah saja setakat ni. Assalamualaikum. Jumpa next video.